Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kitab Tahzib Syarah At-Tahawiyah, muka surat 32 ya. Yang ketiga, alasan mereka dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya alasan mereka yang menolak pahala tidak sampai kepada mereka yang meninggal dunia. Alasan mereka dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang anak Adam meninggal, maka terputuslah amal perbuatannya. Jadi Nabi ada menyatakan, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluh. Bila mati seseorang anak Adam, maka terputuslah amalannya. Jadi mereka yang berpendapat pahala tidak sampai berdasarkan hadis yang dibacakan. Kata pengarang, pengambilan dalil ini tidak sesuai. Tidak berguna tu kuat, keras sangat. Tidak berapa sesuai. Kerana Nabi SAW tidak bersabda, terputuslah kesempatan dirinya mengambil manfaat. Nabi kata terputus amalan. Nabi tak kata terputus manfaat. Nabi hanya kata terputus amalan, maksudnya dia tak dapat lagi nak berbuat amal. Bukan? Ini kata pengarang. Namun yang disabdakan adalah terputusnya amal perbuatannya. Adapun amalan orang lain adalah untuk pelakunya. Amalan orang lain, dia masih lagi bergantung kepada orang yang membuatnya. Jika dihadiahkan kepadanya, akan sampai kepadanya pahala amalan si pelaku itu. Kerana Nabi SAW membicarakan orang yang mati, tak dapat. Nabi tidak cerita pasal orang hidup. Orang hidup, Nabi tak sebut. Bukan? Jadi untuk mengatakan pahala orang lain tak sampai, berdasarkan hadis ini, tidak berapa kenalah. Nabi hanya menceritakan orang mati. Orang yang hidup Nabi tak cerita. Ya. Jadi yang pelaku itu kalau menghadiahkan pahala amalannya, maka sampailah pahala amalan itu kepada si pelaku. Bukan amalan dirinya, bukan amalan diri si mati, sehingga hilang tanggungannya. Sedangkan dia tidak memiliki sesuatu untuk membayarkan hutangnya. Yang seterusnya, adapun klasifikasi yang dilakukan mereka yang membezakan antara amalan tubuh dengan amalan harta. Ada yang mengatakan bahawa yang amalan tubuh tak dapat, tak sampai. Amalan harta sampai. Sebab kita bicara amalan seperti puasa, Nabi kata sama anhu waliyuh. Apabila orang tu meninggal dunia, lalu dia masih lagi ada hutang puasa, Nabi ada sebut sama anhu waliyuh. Hendaklah wali dia, maksudnya orang yang hidup itu menggantikan puasanya. Walaupun hukum menggantikan puasa itu ada perbahasan yang lain, tapi apa yang kita nak bawanya ialah Nabi SAW menyuruh orang lain berpuasa ganti kepada orang yang meninggal dunia. Samalah juga dengan hadis yang lain, apabila mereka ditanya, sahabat bertanyakan Nabi SAW tentang ayahnya yang mati sedangkan hajinya belum selesai. Haji tak buat lagi. Jadi dia tanya, bolehkah ahujju anhu, bolehkah aku nak buat haji ganti ayah aku yang meninggal dunia? Nabi kata hutang Allah itu lebih layak untuk dibayar. Okey, maksudnya sampai pahala haji. Jadi
Ada orang menafikan ini adalah amalan tubuh, amalan harta. Maksudnya haji kena bayar kan, sedekah ada duit kena bayar, pahalanya sampai. Adapun amalan yang bukan harta, amalan tubuh seperti kita semayang, kita zikir, kita haji, baca Quran dan seumpamanya, pahala itu tidak sampai bagi yang menolaknya. Jadi pengarang berkata ini tidak benar juga, ya, salah beranggapan begitu. Kerana Nabi SAW mensyariatkan puasa untuk orang mati, sebagaimana yang terdahulu yang kita dah bincang. Sedangkan namanya puasa itu tidak dapat digantikan. Demikian juga hadis Jabir radhiyallahu anhu. Ya, jadi Nabi sebut puasa hendaklah digantikan, sedangkan puasa itu bukannya amalan harta, ia amalan tubuh. Bukan, dia ada pahala. Jadi amalan tubuh pun Nabi kata hendaklah kamu menggantikannya, pahalanya sampai. Jadi kita dah settle. Dia di antara pahala sedekah ataupun pahala amalan dengan harta sampai tidak. Mereka bersetuju, kita pun bersetuju. Cuma mereka hanyalah membezakan orang yang amalan harta dengan amalan tubuh. Mereka mengatakan amalan tubuh, amalan harta je sampai, amalan tubuh tak sampai. Lalu dijawab oleh pengarang bahawa amalan tubuh juga sampai, kerana Nabi SAW menyuruhnya puasa ganti. Aku pernah solat Aidil Adha bersama Nabi SAW. Selesai solat, baginda datang membawa seekor kibas, seekor kambing ataupun spesies dengan kambing, dan menyembelihnya. Lalu Nabi SAW bersabda, Bismillahi wallahu akbar, Allahumma hadha anni wa amman lam yudhi min ummati. Bismillah, Allahu akbar, ya Allah, inilah untukku. Akikah ataupun korban, inilah untukku dan untuk umatku yang belum sempat berkorban. Jadi Nabi SAW berkorban untuk umatnya. Sama ada yang tak ada duit, masih hidup tak ada duit nak berkorban, ataupun yang dah mati tanpa berkorban. Jadi Nabi SAW sudah pun berkorban untuk mereka yang tak sempat berkorban. Maksudnya pahala tu sampai kepada mereka yang dah meninggal dunia. Tapi kalaulah kita berkorban juga, pahalanya jadi ganda lah, ya, pahalanya jadi ganda lah. Tapi sebenarnya Nabi SAW sudah pun berkorban bagi orang yang tak mampu berkorban dan dia telah meninggal dunia. Nabi SAW menyatakan secara jelas, ya, menyatakan secara jelas. Berkorbanlah dengan menyembelih adalah pengaliran darah, mengalirkan darah. Namun Nabi SAW menjadikannya untuk orang lain. Ya. Ibadah haji juga demikian. Maksudnya kita banyak jumpa amalan-amalan yang berlaku di zaman Rasulullah SAW yang memberi dalil bahawa ianya sampai kepada orang yang meninggal dunia. Jadi bagi orang yang kekal dengan pendapatnya tak sampai, biarlah mereka begitu. Dan bagi yang kekal kata sampai, biarlah mereka begitu. Jadi kita faham sebenarnya kita buat dengan dalil, kita buat dengan hujjah dari Nabi SAW daripada Al-Quran. Mereka juga kekal dengan begitu berdasarkan hadis juga, berdasarkan Al-Quran juga. Kerana kefahaman manusia, kecenderungan manusia mana boleh disatukan. Bahkan di zaman Nabi SAW pun sudah berlaku kekhilafan dalam memahami nas. Ya. Bagaimana yang kita bagi tahu dulu, apabila ada arahan Nabi SAW, jangan kamu sembahyang asar sehinggalah sampai ke tempat yang dituju. Nabi kata jangan sembahyang asar sehingga sampai di sana. Ada sahabat yang sembahyang asar, ada sahabat yang sembahyang asar sehingga sampai di sana mengikut apa yang diputuskan oleh Nabi SAW. Nabi tak marah, Nabi tak kecam. Sebab apa? Sahabat itu dia buat berdasarkan ilah. Sebab apa Nabi larang? Nabi tak bagi sembahyang asar ni kerana kita nak cepat perjalanan. Jadi sekarang kita ada masa rehat, jadi saya sembahyanglah. Kerana dia tidak menghalang perjalanan.
Adapun sahabat, dia tidak mengambil ilah itu, dia tidak mengambil sebab itu, dia hanya mengambil literal. Apa yang Nabi sebut begitu, maka begitu. Dia tak ada nak kona-kona. Jadi Nabi tak marah apa-apa. Ya? Nabi tak marah apa-apa, maksudnya semua ini adalah dibenarkan. Ya? Itu pun sudah berlaku kekhilafan dalam memahami nas, maka apatah lagi selepasnya. Ya? Selepasnya. Sementara itu, ibadah haji juga demikian, merupakan ibadah yang dilakukan oleh anggota badan, dilakukan oleh tubuh. Sementara harta bukanlah merupa rukunnya. Haji ni dia nak cerita bahawa Nabi suruh ganti haji. Sedangkan haji ini adalah amalan badan, bukan amalan harta. Sebab tadi dia kata amalan harta sahaja sampai, amalan tubuh tak sampai. Jadi kita ada 2 dah hujah. 3 dah hujah. Satunya adalah puasa yang Nabi suruh. Yang keduanya korban tadi. Yang ketiganya haji. Haji ni amalan harta ke amalan tubuh? Kalau mereka mengatakan harta, harta bukanlah rukun dalam melaksanakan haji. Bukan rukun pun. Ya, rukunnya ialah niat, wukuf, tawaf dan seumpamanya. Itu saja rukun. Dan harta, ada juga orang yang tidak berharta tapi boleh mengerjakan haji. Contohnya, penduduk Madinah. Dia tak ada harta. Tak apalah, dia jalan kaki je. Dekat saja Arafahnya, jalan kaki. Bukan? Itu biasa. Maksudnya haji ini bukanlah amalan harta. Tapi Rasulullah SAW menyuruh sahabatnya yang kematian bapanya yang tak sempat buat haji, sila buat haji. Pahalanya sampai kepada ayahnya. Namun, hanya merupakan perantara. Sementara harta bukanlah rukun haji. Namun hanya merupakan perantara. Bukankah orang Mekah juga wajib haji jika dia mampu berjalan ke Arafah tanpa ada syarat harus berharta? Inilah yang nampak, inilah yang jelas daripada arahan supaya dilaksanakan haji badal, ya, haji ganti kepada orang yang tidak sempat. Inilah yang nampak, maksudnya bahawa haji bukanlah ibadah yang terdiri dari harta dan amalan anggota tubuh, bahkan semata-mata anggota tubuh. Ada orang kata haji ini amalan harta dan amalan tubuh, ya. Jadi mengikut pengarang, dia kata haji ini adalah amalan tubuh, ya, amalan tubuh. Sebab apa? Kalaulah dia tu penduduk Mekah ataupun dekat dengan Arafah, bukanlah menjadi syaratnya untuk ada harta untuk pergi buat haji. Sebab kita syarat wajib hajinya antaranya ialah istita'ah, ada kemampuan. Jadi kemampuan itu termasuk ada bekalan, ya, ada bekalan pergi dan balik, termasuklah harta. Jadi tambang kita yang jauh, jadi yang dekat tidak lagi menjadi syarat harta, dia syarat kemampuan yang lain, barangkali sihat dan seumpamanya lah, ya. Sebagaimana ditegaskan oleh sebahagian sahabat Abu Hanifah, mazhab Hanafi lah, mazhab Hanafi yang datang kemudian. Cuba lihat ibadah-ibadah fardu kifayah, dia bagi dalil lagi. Bagaimana ibadah yang dilakukan sebahagian boleh menggugurkan kewajipan atas yang lain. Kenapa setengah ibadah yang diwajibkan secara kifayah, apabila sebahagian melakukan, sebahagian yang tidak menjadi wajib? Kerana ia termasuk menghadiahkan pahala amal. Kerana dia termasuk menghadiahkan pahala amal. Bukan termasuk mewakilkan orang lain untuk beribadah. Bukan kita yang tak pergi mewakilkan orang pergi, bukan begitu, ya. Tapi adalah semata-mata menghadiahkan pahala amal. Sebagaimana seorang pekerja pakar yang tidak dapat digantikan oleh orang lain, namun dia berhak untuk menghadiahkan upahnya kepada orang lain. Sebab itulah kita apabila yang kecoh baru ni, bukan? Ada orang kata nak tanya dalil. Dalil itu satu, ya. Tetapi yang lebih penting ialah istidlal, mengambil hujah daripada dalil. Sebab ada dalil yang digunakan dhaif. Kalau dalil dhaif, maka dia tidak menjadi hujah. Kalau dalil itu sahih sekalipun, pemahaman terhadap dalil itu perlu dirungkaikan lagi. Bukan?
Macam kalau contoh kata la salata, tidak ada solat liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tiada solat bagi orang yang tak baca Fatihah. Sahih hadisnya, sahih. Tapi apa maksud tiada solat? Jadi kefahaman itu, bukan? Dalil tak ada, tapi memahami. Bukan berarti apabila kamu wajib mandi sebelum solat Jumaat. Dalilnya, adakah wajib mandi? Adakah wajib mandi? Tak wajib. Kenapa tak wajib? Ada dalil-dalil lain yang mengatakan tak wajib. Contoh lagi, fa idza qudiyatis shalah fantashiru. Apabila selesai sembahyang Jumaat, hendaklah kamu bertebaran bekerja. Tuhan suruh bekerja. Wajib ke bekerja? Kalau kita baca Quran seperti itu, wajib kita bekerja. Dah saya nak tidur tak boleh lah. Wajib kerja. Quran kata, hendaklah kamu pergi bekerja. Kerana suruhan di dalam Al-Quran bermaksud wajib. Tuhan suruh maksud wajib. Jadi memahami dalil itu satu bahagian lagi. Bila orang tanya apa dalil? Kalau kita katalah wajib bekerja selepas solat Jumaat. Ustaz, mana dalil? Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi. Apabila kamu selepas sembahyang, hendaklah kamu bertabaran. Jadi kita pun pakailah wajib kerja, matilah kita lepas tu. Bukan? Sedangkan memahami nas itu cerita lain. Sebagaimana kita kata dulu, sentuh perempuan. Bukan? Kita ambil hadis, tak sentuh perempuan ni tak batal wuduk. Kenapa? Sebab Nabi SAW mencium isterinya sebelum solat. Adakah begitu sahaja kita nak beramal? Tak boleh. Kita mesti melihat tafsirnya. Adakah hadis ini dikhususkan atau hadis ini umum? Adakah dalil-dalil lain yang mengkhususkannya? Itu tugas orang-orang yang bijak pandai, yang pakar-pakar. Adapun kita ni tak dapat tidak, kita kena guna Quran. Ayat Quran mana? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang tahu kalau kamu tak tahu. Maksudnya kita kena ikut orang tahu. Siapa orang tahu? Para ulama. Bukan? Dan satu lagi, wattabi' sabila man anaba ilai. Hendaklah kamu mengikuti jejak langkah orang yang kembali kepadaku, kata Tuhan. Jadi kita wajib ikut para alim ulama. Tapi kalau kita nak tanya dalil untuk kepuasan hati kita, dah. Bila kita rasa macam tak berapa nak kena je, tak yakin. Jadi bila kita tahu dalil, dia lebih meyakinkan. Itu tak mengapa, ya. Tapi kalaulah kita bertanya dalil itu ada niat-niat yang lain, itu menjadi satu kesalahan yang patut kita kena tengok. Sebab ada orang ni dia tak percaya kepada para alim ulama, bukan? Dia rasa ulama ni tak kena dengan nafsu saya. Lalu dia punya macam-macam pertanyaan sehingga menyebabkan alim ulama pun sendiri tak boleh nak jawab. Kenapa? Sebab biasa berlaku bila kita tanya spontan. Bukan? Tanya spontan ni, siapa boleh ingat dalil yang beribu-ribu hadis ni? Kena rujuk kembali. Kemampuan mujtahid bukanlah mengeluarkan hukum on the spot. Tapi kemampuan mujtahid ialah dia boleh balik di rumah dan dia mengkaji, mencari nas-nas. Itu dia, ya. Biasa kita akan melihat alim ulama dia merujuk kembali fatwa-fatwanya. Kenapa? Kerana ketika dia mengeluarkan fatwa, dia tidak nampak sisi-sisi sebelumnya. Bahkan Imam Malik yang masyhur dalam ceritanya, apabila ditanyakan dalil ataupun apabila ditanyakan hukum, 30-40 hukum ditanya, Imam Malik kata, saya tidak tahu, ataupun wallahu alam, hanya beberapa soalan saja tahu. Adakah kita akan berkata bahawa Imam Malik ni bercakap tanpa dalil, ataupun hukum, ataupun Imam Malik ni tidak tahu hukum? Bukan begitu, ya. Bukan begitu. Jadi kerana kita kena faham mazhab orang awam ialah mazhab muftinya. Kita kalaupun kita kata kita ni mazhab Syafi'i, tapi sebenarnya mazhab kita ialah mazhab ustaz kita. Ustaz kita pula tu mazhab mana? Ustaz kita kalau dia tak layak lagi nak berijtihad, maka ustaz kita ialah bermazhab ustaz dia besar sikit lagi. Begitu. Dan kalau ustaz kita bercampur aduk belajar, kalau dicampur aduk mazhab macam-macam dan dia beramal macam-macam dan dia keluar pun fatwa mengikut dia belajar, maka itulah mazhab kita.
Nak kata mazhab Syafi'i susahlah, ya. Nak kata mazhab Syafi'i susahlah. Tu biarlah, ya. Cuma kita nak ceritanya apabila kita membicarakan hadis-hadis ataupun ayat Quran, dalil-dalil, maka di samping kita mengetahui dalil-dalil, ialah kita hendaklah mengetahui kefahaman, ya, memahami dalil-dalil. Jadi apabila kita mengetahui bahawa di sana ada kelompok yang bersetuju, ada kelompok yang tidak bersetuju, maka berlapang dadalah, ya, berlapang dadalah. Janganlah saling menghukum ataupun menunding jari, ya, menunding jari antara satu sama lain. Itu adalah semangat membawa kepada perpecahan. Diharamkan mengambil upah dari membaca Al-Quran. Tak boleh, ya, mengambil upah macam soalan bulan lepas kan. Diharamkan mengambil upah dari membaca Al-Quran. Kita baca Quran, orang bagi upah, kita baca Quran. Sama tak dengan kita ambil upah mengajar Al-Quran? Tak sama, bukan? Kita baca Al-Quran untuk kita. Adapun kita mengajar Al-Quran, itu adalah manfaat, manfaat. Sebab itulah akad, ya, mahar mas kahwin dikira mas kahwin kalau dia kata mas kahwin saya mengajar Al-Fatihah sehingga pandai. Dikira itu mas kahwin, walaupun dia seperti macam, sebab syarat mas kahwin ialah benda yang bernilai. Bukan? Apa yang bernilai itu? Manfaat ilmu yang diajarkan. Jadi sebab itulah Imam Malik mengharuskan, ya, mengharuskan guru-guru mengambil upah daripada mengajarnya. Tidak sama dengan sembahyang ataupun puasa kita ataupun zikir kita untuk diambil upah. Itu tidak digalakkan, ya. Kerana amalan mestilah ikhlas kerana Allah, bukanlah kerana dunia. Adapun mengupah beberapa orang untuk membaca Al-Quran yang dihadiahkan kepada si mati, itu perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun daripada ulama salaf. Tidak juga pernah diperintahkan oleh seorang pun dari tokoh para ulama. Tidak juga ada keringanan dalam masalah itu, ya. Semuanya seperti bersepakat menghalang ataupun melarang mengambil upah. Mengupah orang membaca Al-Quran itu sahaja, tanpa ada perselisihan. Tidak dibolehkan, ya. Samalah juga kalau kita pergi semayang, kita mengupah orang untuk semayang jenazah. Bukan? Itu tidak dibolehkan. Tapi kalaulah tuan rumah nak bagi upah, nak bagi hadiah kerana datang, itu masalah lain, ya, itu cerita lain. Tapi kita seolah-olah bagi syarat, aku baca Quran, dapat duit baru baca. Dapat duit baru aku sembahyang jenazah, itu yang dilarang, ya. Jadi sebab itulah kita walaupun ada setengah-setengah tempat, ya, dia mengupah perbuatan seperti ini, untuk menghalangnya atau untuk mengharamkannya, mestilah dengan lebih berhati-hati, ya. Janganlah kita melihat begitu saja terus dihukum. Hendaklah diperhalusi lagi apa tujuannya, ya. Tidak, kita akan memberi hukum benda yang tidak betul. Yang diperselisihkan, yang ada kekhilafan adalah mengupah seseorang untuk mengajar, ya, bukan mengganjar. Untuk mengganjar itu memberi hadiah, kan, untuk mengajar dan sejenisnya yang memang bermanfaat bagi orang lain. Itu ada kekhilafan, maksudnya ada yang terima, ada yang tidak terima. Saya ingat ketika membaca Jami'ul Ahkam tafsir Qurtubi, dia menceritakan bagaimana Sayyidina Abu Bakar apabila dilantik menjadi khalifah, beliau pagi esok tu pergi bekerja di pasar. Lalu disapa oleh sahabat-sahabatnya mengatakan bahawa, wahai Khalifatul Rasulillah, wahai khalifah, tugas kamu ialah memerintah, bukannya tugas kamu pergi berniaga. Khalifah kata, dah, aku nak bagi apa? Aku nak bagi makan apa pada anak isteri aku? Lalu mereka bersepakat untuk memberi Abu Bakar itu gajinya.
Lalu apabila Abu Bakar diberi gaji, suatu hari Abu Bakar dia balik ke rumah, dia nampak ada lebihan makanan. Ada kuih-kuih, ada manisan ke apa ke, dia tanya isteri dia, di manakah duit? Kamu ambil duit daripada mana ni nak buat kuih-kuih ni? Dia kata, saya ambil daripada gaji tuan. Gaji tuan tu saya simpan sikit-sikit, lama-lama banyak, saya buatlah kuih. Lalu Abu Bakar pergi ke Baitul Mal dan memotong gajinya. Ya Allah, hebat tak? Potong gaji sebab duit ada lebih. Ini duit orang Islam tak boleh guna lebih, kita guna secukupnya. Potong pula gaji. Itu diceritakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Jadi gaji itu ataupun mengambil apa nama habuan ya, dalam kategori yang tertentu. Sebab itulah ya, saya pesan semua kepada kampung atau masjid, mestilah mencari orang alim untuk mengajar di kampung kita. Ya, mengajar di kampung kita. Carilah orang-orang alim yang boleh mengajar di kampung kita dan gajilah mereka. Gajilah mereka. Jangan biarkan kita hidup dalam kejahilan, ya, dalam kejahilan. Sebab apa? Guru-guru yang bakal mengajar kita ni, dia perlu juga menanggung anak-anaknya, terutamanya yang tak bekerja ataupun bekerja tak tahu ke mana, bukan? Maka kalau kita nak ilmu dia, bagilah kepada mereka gaji yang mencukupi kehidupannya, ya. Bagilah kepada mereka mencukupi. Sebab apa? Dia terpaksa tinggal kerja mereka untuk mengajar kita. Dulu-dulu kalau tugu-tugu pondok, ya, tugu-tugu pondok yang memang tidak digajikan, bayangkanlah bagaimana kehidupan mereka, ya, bagaimana kehidupan mereka. Walaupun Allah Ta'ala memberi rezeki kepada mereka, tapi kita jangan fikir Tuhan bagi atau tidak, kita kena fikir hukum adat. Kalau dia tak dapat duit, bagaimana dia nak makan, ya? Saya ingat dulu masa duduk kampung-kampung, ada seorang ustaz tu, dia lepasan pondok, dia mengajar surau di buku pondok dia. Setiap malam dan setiap pagi mengajar manusia. Dan setiap tengah hari mengajar manusia. Daripada muda sampai ke tua. Tak pernah pencing sampai sekarang. Ya, umur dia rasa 70 lebih, 78 kot. Tua dah dia, ya. Tak pernah pencing. Dan pengajaran dia tak pernah cuti. Tak pernah cuti. Kita pula. Kalau ngaji, kalau tak ada ustaz, alhamdulillah. Kita orang ngaji ni kata ustaz tak ada ni, alhamdulillah boleh lepak. Boleh lepak dah dekat surau, ustaz tak ada. Tapi kalau ustaz ada, tak boleh nak lepak, bukan? Saya ingat dulu setiap lepas maghrib, setiap hari, ya. Kemudian selepas zuhur, setiap hari. Selepas asar kadang-kadang, dan setiap subuh setiap hari. Selepas subuh mengajar. Dan macam mana dia nak mencari rezeki kalaulah bukan kita yang tolong support, ya. Kita dah ada kerajaan yang bagi itu semua, alhamdulillah lah, ya, kepada orang yang mengajar. Tapi bagi mereka, ya, terutama yang terputus masa PKP baru ni, sepatutnya surau-surau tu kena tanyalah, ada ustaz tak ada kerja ni macam mana, ya. Kalau surau kaya lah, kalau surau pun miskin juga macam mana, bukan? Tapi kita kena ingat, kalaulah menyebabkan, keadaan itu menyebabkan tiada lagi ilmu pada suatu tempat dan kawasan, maka hiduplah masyarakat itu dalam kejahilan. Tapi zaman sekarang ni insya-Allah kita semua ada TV, ada Facebook, ada semua. Masing-masing ada masalah untuk mencari ilmu, ya. Balasan itu sendiri tidak akan sampai kepada orang lain. Dia niatnya kerana duit, macam mana dia dapat pahala? Bila pahala tak ada, faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tak ada apa-apa, macam mana dia dapat beri sesuatu, ya. Melainkan ia dilakukan dengan ikhlas kerana Allah. Sedangkan perbuatan tadi jelas bukan merupakan ibadah yang murni, ada cacat celalah. Bagaimana pahalanya dapat dihadiahkan kepada si mati? Maka daripada itu, tidak seorang pun yang berpendapat boleh mengupah seseorang untuk berpuasa dan solat. Tak boleh menghadiahkan pahalanya kepada si mati. Namun jika dia memberikan wang kepada orang yang pandai membaca Al-Quran,
yang mempelajari dan mengajarnya sebagai tunjangan hidupnya, itu dibolehkan sahaja kerana itu termasuk sedekah, ya. Sampainya pahala bacaan Al-Quran yang tanpa mengambil upah. Adapun membaca Al-Quran untuk dihadiahkan kepada ibadah tambahan tanpa memungut upah, itu boleh sampai. Apabila ada pahala, maka boleh sampai. Maka setengah-setengah orang kata, adab Melayu apabila kematian, lalu dikata Al-Fatihah. Itu adab Melayu, tidak disuruh oleh agama. Ni dia tak baca ni. Dia tak baca. Pahala tu sampai. Bukan adab Melayu, itu adalah satu pendapat daripada ulama Islam. Jadi kalau orang kata Al-Fatihah, kalau kita baca dan niat pahala kepada si mati, insya-Allah pahalanya sampai kepada si mati. Kalau tak sampai, tidak ada masalah. Jadi kalau sampai, tidakkah beruntungnya kita? Bahkan Nabi SAW menganjurkan, apabila sampai di kubur, hendaklah memberi salam. Kan? Salam tu sampai tak? Sampailah, salam tu sampai. Maka begitu jugalah amalan-amalan yang lain, pahalanya sampai. Sebagaimana juga pahala puasa dan haji boleh sampai. Kalau ada yang mengatakan perbuatan itu tidaklah dikenal di kalangan ulama salaf dan tidak ada juga petunjuk dari Nabi SAW. Inilah hujah-hujah mereka. Nabi tak pernah buat kan? Maka jawapannya, jika orang yang melontarkan pertanyaan ini mengakui sampainya pahala haji, kita tanya dia, pahala haji sampai tidak? Berpuasa dan berdoa, perlu ditanyakan kepadanya apa beza pahala membaca Al-Quran. Kena tanya dia, pahala haji sampai tidak? Pahala puasa sampai tidak? Pahala sedekah sampai tidak? Jadi apa beza dengan pahala membaca Al-Quran? Bukan? Jika para ulama salaf belum melakukannya, bukanlah menjadi hujah ketiadaan sampainya pahala membaca itu. Sehingga ada orang dia bernazar untuk beribadah yang tidak pernah dilaku oleh umat yang terdahulu. Saya bernazar bila dapat sesuatu, saya akan melakukan ibadah yang orang lain tak pernah buat. Tiba-tiba bila dapat sesuatu, dia pening kepala, aku nak buat ibadah apa? Dia pening kepala. Lalu dia pun tanya seorang ulama, wahai ulama, macam mana aku nak buat ni? Ulama kata, pergi sembahyang atas Kaabah. Sembahyang atas Kaabah tu tak pernah dilakukan oleh orang lain lagi. Maka kafarah tidak dikenakan kepada orang yang bernazar tadi kerana dia berjaya melaksanakan nazar. Dah sembahyang dia itu salah ke macam mana? Dah orang lain tak pernah buat lagi. Bukan? Sah tidak sembahyang atas Kaabah tu? Tak pernah. Ataupun lebih jauh lagi, dah sembahyang atas kapal terbang. Tak pernah dibuat orang lagi sebelum ini, ya. Jadi hujah untuk mengatakan bahawa mereka tidak pernah melakukan itu perlu diperhalusi lagi, ya. Perlu diperhalusi. Dari mana alasan kita jika menyangkal dengan memukul rata begitu sahaja? Apabila dinyatakan bahawa Rasulullah SAW memberi petunjuk kepada mereka untuk melakukan puasa dan haji agar dihadiahkan, namun baginda tidak menyuruh membaca Al-Quran untuk tujuan itu, maka jawapannya adalah bahawa sesungguhnya Rasulullah SAW tidak memulakan untuk menganjur hal itu, tetapi baginda lontarkan sebagai jawapan atas pertanyaan mereka. Kalau kita nak strict, Nabi tak nak buat, maka tak payah buatlah. Kalau kita nak longgar, kita nak gunakan elah ataupun sebab ataupun kias, maka kita akan begitu, ya. Macam contoh, bila kita strict, kata tak ada zikir lepas solat lagi, bukan? Jadi tiba-tiba kita nak mempertikaikan orang yang baca zikir selepas solat. Nabi tak pernah buat, Nabi tak ada, itu alasan kita. Sedangkan zikir itu kalau kita perhalusi, adakah zikir itu dilarang? Tidak dilarang. Adakah zikir selepas solat itu dilarang? Tidak ada larangan. Maka kenapa kamu melarangnya? Bukan? Kalau saya nak zikir masa lain, adakah ada hadis juga menyuruhnya atau melarangnya? Tak ada juga. Maka bebaslah saya nak berzikir bila. Tak boleh tetap ke? Saya tetap kerana saya nak mengambil pertolongan. Kenapa? Lepas sembahyang, saya rasa ringan untuk berzikir. Maka saya berzikirlah. Sebab apa? Bila dah saya bangun, saya nak pergi jalan mana gedam mamak nak berzikir, susah lah nak berzikir dah. Sambil-sambil tunggu tiana tu, subhanallah, 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 la ilaha illallah. Sambil doa lagi, Allahumma arhamna. Peliklah lagu tu.
Kau tak buat lagu tu dah. Kalau nak buat pun tak apa. Nabi tak marah. Tapi nak buat seperti di luar, di lain waktu itu seperti mustahil. Seperti mustahil. Kita kena ada waktu-waktu tertentu untuk kita berzikir dan seumpamanya, ya. Begitu. Salah seorang bertanya, tetapi baginda lontarkan sebagai jawapan atas pertanyaan mereka. Salah seorang bertanya tentang haji yang dilakukan untuk ibunya yang sudah wafat, maka baginda mengizinkannya. Baginda tidak melarang mereka untuk melakukan selain daripada itu. Maka apa perbezaannya antara sampainya pahala puasa yang hanya sekadar menahan diri disertai dengan niat? Apa beza dia, ya? Sedangkan pahala puasa tu kita tahan lapar je. Dah, tapi pahalanya sampai. Apatah lagi dengan zikir. Zikir ini kita berusaha untuk melakukan sesuatu yang diiringi dengan pahala, lagilah sampai, ya. Pahala, dengan sampainya pahala membaca Al-Quran dan zikir. Kalau ada yang menyatakan bahawa mayat itu mengambil manfaat dari mendengarkan bacaan di sisinya. Kalau dia nak hujah lagi, tak apa, mayat itu kan dapat dengar. Bukan? Maka dianggap ia mendengarkan langsung kalamullah. Maka hal itu tidak ada dasar yang sahih dari seorang pun daripada tokoh ulama yang termasyhur. Tak ada pula. Tak. Bila tak ada, tiba-tiba kamu menggunakan hujah ini pula. Tidak diragukan bahawa ia mendengarkan. Walaupun mayat itu mendengar, tapi jika ia mendengar Al-Quran itu ada dengan syarat ia masih hidup. Kerana itu merupakan amalan yang dilakukan dengan ikhtiar dan itu terputus sesudah kematiannya, ya. Itu perbahasan panjanglah tentang hujah-hujah bagi pengarang bahawa pahala yang diamalkan itu sampai kepada orang-orang yang meninggal dunia. Pukul 8 tak? Kita ambil sikit lagi, ya. Bahagian 4, tanda-tanda kiamat. Kita beriman. Ya. Boleh. Yang hidup pun boleh juga. Yang boleh juga. Sebagaimana yang dianjurkan, apabila kita melakukan kesalahan pada seseorang, maka kita hendaklah meminta halal, ya. Tiba-tiba ada perkara yang tak boleh untuk kita minta halal kerana bimbang ke, takut ke, apa ke, maka hendaklah kita beristighfar untuknya. Dia termasuk dengan doa, ya Allah Tuhanku, berikanlah keampunan. Itu termasuk pahala lah. Berilah keampunan kepada mereka, al-ahya'i minhum, sama ada yang hidup, wal amwat, sama ada yang mati. Semuanya termasuk dalam golongan, sama ada dalam golongan kita boleh sedekahkan kepada mereka. Ya. Ya. Ya, bukan dia pahala dia nama kita sedekah, bukan. Tapi sebenarnya dia bukan sedekah sebagaimana sedekah yang kita bagi duit ni, sebab para nabi, terutamanya Nabi Muhammad SAW, dia tidak menerima sedekah. Tapi pahala adalah benda yang lain, ya, walaupun dinamakan seperti sedekah. Dia bukan sedekah kita ni. Sebab itulah apabila kita memberi salam dan selawat kepada Nabi SAW, dia tidak dinamakan sedekah lah, bukan sedekah macam kita ni. Tapi pahala itu sampai kepada Nabi SAW. Ya.
Ya. Boleh. Mhm. Mhm. Ya. Boleh. Ah, Bukan Al-Fatihah itu tidaklah digazetkan ataupun dikhususkan. Cuma yang kita bincangnya ialah pahala baca Quran sampai. Bukan? Maka mana-mana surah yang mudah bagi kita, ma tayassara minal Quran, apa yang mudah yang kita boleh baca, maka insya-Allah pahalanya sampailah. Mengikut apa yang kita bincang pada malam ni lah. Kata kuncinya pahala itu sampai tidak. Jadi bila pahala itu sampai, maka segala amalannya tidak ada beza lah. Sebab pengarang kita dah sebut tadi, tak ada beza antara amalan badan kita yang buat, maksudnya baca Quran, zikir, sembahyang dan seumpamanya, pahala itu untuk disedekahkan. Dengan amalan harta kita sedekah seperti duit dan seumpamanya, untuk pahalanya diberi kepada orang yang meninggal dunia. Tak ada beza kata pengarang kita ni. Jadi mengikut dia ni, bolehlah sampailah. Kan? Sila lalu azan dulu ke? Azan dulu ya. Tak ada azan. Kita sambung sikit lagi ya. Jadi tuan-tuan kalau ada terlintas tu, catatlah sikit ya. Boleh nak tanya. Bukanlah soal benda, bukanlah setiap persoalan itu perlu dijawab. Dah. Kalau boleh jawab kita jawab, kalau tak boleh jawab kita tangguhlah akan datang insya-Allah ya. Kita beriman adanya tanda-tanda kiamat berupa seperti keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihi salam dari langit. Kita juga beriman terbitnya matahari daripada barat dan keluarnya dabbah, salah satu tanda kiamat, iaitu binatang yang dapat bercakap seperti manusia dari kediamannya. Keterangan daripada Huzaifah bin Usaid, dia berkata bahawa Nabi SAW pernah menegur kami ketika kami sedang membincangkan tentang hari kiamat. Maka baginda bertanya, apakah yang kalian perbincangkan? Kami menjawab, kami mengingatkan hari kiamat. Baginda SAW bersabda, sesungguhnya kiamat itu hanyalah akan terjadi apabila sebelumnya kamu telah menyaksikan 10 tanda-tanda. Ya? Kiamat tidak akan berlaku sehinggalah kamu melihat ada 10 tanda. Kemudian baginda menyebut dukhan, asap ya. Dukhan, asap. Keluar lagi ni. Setengah ulama dia dah kata keluar setengah ulama kata belum keluar. Jadi susahlah sebab Nabi dah sebut bila. Hari ni ke esok ke akan datang ke tak tahu. Jadi kita tak perlu mehadkan masa ya. Ad-Dajjal. Dajjal ni keluar lagi. Tak tahu lah kalau tak. Mungkin dah ada. Tengah ngitang-ngitang ke, wallahu alam lah. Sebab Dajjal sendiri tidak dijelaskan secara tepat oleh Nabi SAW. Dia hanya, baginda SAW hanya menciri-cirikan Dajjal. Ya, bahkan Nabi SAW ada dalam hadis sahih mengintai-ngintai seorang Ibnu Sayyad nama dia. Ya, mengintai-ngintai seorang budak lelaki yang dinamakan Ibnu Sayyad. Mengintai-ngintai, tiba-tiba Sayyidina Umar menegur. Ditanya Nabi, wahai Nabi, apa yang kamu buat? Nabi kata, kalaulah kamu diam sebentar, pasti kita akan tahu bahawa Ibnu Sayyad ini Dajjal ataupun bukan. Kan? Jadi Nabi pun tengok ya, Nabi pun tengok. Dia pun tak pasti, baginda pun tak pasti ini Dajjal ataupun tidak. Jadi Dajjal ini adakah betul sebagaimana yang dinyatakan bermata satu, awar, yang yang mempunyai kuasa yang tertentu, ataupun itu adalah ramzun, gambaran. Adakah gambaran ataupun betul jasadiyah yang macam kita ni. Jadi kita pun tak pasti. Yang Nabi minta berlindungnya ialah fitnah Dajjal, fitnah yang dibawa oleh Dajjal. Dan dabbah ya, dabbah ni binatang yang dapat berbicara. Kita pun tak tahu di mana kepalanya dan di mana ekornya. Berbulu ya,
terbitnya matahari daripada barat, terbitnya matahari dari barat. Jadi Nabi SAW ni dia sebut tidaklah mengikut aturan. Kemungkinan aturan, kemungkinan tidak aturan. Turunnya Nabi Isa alaihi salam, Isa bin Maryam, Ya'juj dan Ma'juj. 3 kali gerhana daripada timur, gerhana daripada barat, dan gerhana di tanah Arab. Kalau ada benda gini ni, kita kena berhati-hatilah ya. Ada tanda-tanda kiamat yang kalau kita buat dosa. Ada tanda-tanda kiamat yang kita buat bukannya dosa. Seperti ada Istana Putih yang dikatakan bahawa sudah nampak di Madinah. Bukan? Dah berdosa ke kita buat Istana Putih tu? Bukan. Istana Putih tu kita buat je sebab pembangunan di Arab Saudi. Bukanlah nak kata Arab Saudi sedang menyediakan tapak untuk Dajjal. Bukan begitu. Cuma Dajjal datang menakluk. Itu cerita lain ya. Dajjal datang menakluk Istana Putih, itu cerita lain ya. Dan tanda-tanda itu adalah api yang keluar. Ada lagi api yang keluar daripada negeri Yaman yang akan mengiringi mereka, menghalau mereka ke padang mahsyar. Ini barangkali last sekali lah ni. Last sekali lah ni. Kisah Ad-Dajjal dan turunnya Nabi Isa alaihi salam. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min nabiyyin illa anzara qaumahu al-a'war ad-dajjal, ala innahu a'war wa inna rabbakum laysa bi'a'war wa maktubun baina 'ainaihi kafara." Setiap nabi pasti memperingatkan umatnya terhadap si mata satu Dajjal. Ingatlah bahawa ia bermata satu, sedangkan Rabb Tuhan kalian tidaklah bermata satu. Di antara kedua-dua matanya tertulis kafir, ya, kafar. Kita sampai situ je lah tak? Panjang tu. Jadi kalau kita tengok cerita-cerita Hollywood lah apa segalanya, banyak cerita-cerita pasal ada iras-iras ya, ada iras-iras. Kita pun tak tahu sama ada dia ni memang mengkaji kitab dia orang ataupun dia tu saja nak cerita fiction. Kita pun tak tahu ya. Tetapi banyak oleh kerana yang membuat kitab yang membuat cerita-cerita ini adalah dari kalangan Kristian dan kalangan Yahudi, maka kita berhadapan dengan cerita mereka ini ada 3 cara. Satunya membenarkan cerita mereka apabila cerita mereka itu ada dalam Al-Quran. Quran hadis ada sebut, mereka sebut. Kita benarkan mereka bukan sebab cerita mereka, kita benarkan mereka kerana apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, menentang penceritaan mereka apabila dia bertentangan dengan hadis Nabi dan Al-Quran ataupun asas-asas dia. Sebagaimana dalam kitab ada sebut dalam kitab Durratun Nasihin. Saya ingat dulu saya belajar kat pondok. Kitab ni biasalah orang baca, Durratun Nasihin. Dia cerita pasal Nabi Sulaiman berdialog dengan semut. Nabi Sulaiman ni dia pernah minta dengan Allah untuk ganti Tuhan untuk memberi rezeki kepada makhluknya. Ini cerita merapu lah ni. Cerita tu kena tolak. Dalam kitab Arab, biar kitab Arab pun. Kitab Arab tu mungkin dia nak bawa cerita saja. Kita lah yang kena tapih. Sebagaimana dalam Musnad Ahmad ada dalamnya hadis-hadis yang tak berapa sahih. Jadi ulama kumpul, tugas selepasnya lah yang mentahqiqkannya ataupun mentasahihkannya. Samalah juga dengan seorang perempuan pengzina. Dia bertaubat, kemudian lahir daripadanya ribuan para Nabi dan Rasul. Jahatnya keturunan Nabi ni. Cerita begitu kena tolak. Cerita begitu apa ni mempengaruhi keistimewaan Nabi dan para Rasul. Sedangkan Nabi-Nabi dan Rasul ni dipilih daripada kaum yang terbaik. Itu yang kedua. Yang ketiganya kita dengar sahaja, tak payah percaya. Percaya pun tak apa, nak percaya pun jangan menolaknya dan jangan mengiyakannya. Apa yang tak ada dalam Quran, apa yang tak ada dalam hadis. Seperti dicerita pasal King David. Dalam kitab-kitab Injil dia orang, Yohanes ke Barnabas ke tak tahu nama kitab apa. Saya pernah tengok tu satu pamphlet dakwah Kristian. Cerita dia King David lawan Goliath. Betul bahasa Inggeris.
Ya, bahasa Arabnya Nabi Daud berlawan dengan Jalut. Jalut tu diterjemah kepada Galayah ataupun Jelayah, tahu nama disebut macam mana. Tapi diceritalah bahawa Nabi Daud, King David, dipanggil King David ya, sebab dia seorang raja ya. Kita panggil Nabi Daud alaihissalam, dia mengalahkan Galayah itu dengan lastik. Dia lastik sampai mati. 3 kali lastik mati Galayah itu, dan tentera Talut yang ada padanya Nabi Daud alaihissalam ketika itu budak lagi mengalahkan. Cerita tu ada dalam kitab dia orang. Dan cerita tu ada juga dalam Quran. Bahawa Nabi Daud mengalahkan Jalut. Tapi lastik. Lastik itu tidak diceritakan dalam Quran. Tapi diceritakan dalam kitab dia orang. Dah kita percaya tak? Kita dengar je. Kita dengar je. Dan sebab itu ada orang panggil, kalau dalam kitab-kitab tafsir ataupun apa-apalah, dia ada cerita Israiliyat, cerita daripada orang-orang Yahudi dan Kristian. Bagaimana kita berhadapan dengan cerita-cerita seperti ini. Sebab itulah apabila kita melihat cerita-cerita yang seperti ada dalam Al-Quran ataupun dalam agama kita, tapi mereka menceritakan dalam TV ke, dalam buku ke, maka kita kena rojok kembali tengok Quran betul atau tidak. Jangan pula kita pun tentang kata Dajjal ada, kita pun tengok Lord of the Ring. Oh betul lah, tengok dia mata satu. Itu cerita dia kan. Kita jangan ambil dia itu sebagai hujah, kita jangan begitu ya. Sebab saya ingat dulu masa anak-anak saya dulu masa kecil, dia buat pantomin, lakonan ya, di negeri orang kafir. Dia buat pantomin, dia berlakon sebagai Angel Jibril. Oh, dia orang percaya Jibril, malaikat Jibril ketika itu berdialog ke buat apa ke dengan Adam dan Eve. Cerita dia buat. Maksudnya cerita tu sebiji apa yang kita tahu daripada Quran dan hadis. Maksudnya mereka ini walaupun Kristian, sebenarnya cerita-cerita mereka itu banyak sebenarnya sama dengan Al-Quran dan hadis ya. Tapi ya. 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 Ya, ya. Ya. Keluarnya secara baghtatan dalam Quran sebut ya, kiamat datang secara mengejut. Tapi dia tidaklah menafikan ada tanda-tanda. Macam kita ada sakit nak mati, betul mati. Dikira mati mengejut juga. Bukan? Walaupun dia dah tua dah, umur dia 100 tahun dah. Macam-macam penyakit dah. Ni mati. Semalam nampak sihat Dia mengejut kira tu. Dia kira mengejut juga. Jadi kalau kita tengok sisi itu, mengejut dengan ada tanda-tanda, dia tidaklah bertentangan. Itu yang pertama. Yang kedua, di antara tanda-tanda ini, dia ada masa. Kan? Dia ada masa. Setengah ulama kata hanya 6 bulan saja. Itu termasuk mengejutlah juga. Sebab apa? Antara kata Imam Mahdi, kalau kita ikut secara kasarlah ya, keluar Imam Mahdi, kemudian dia akan berlawan dengan Dajjal, kemudian turunnya Nabi Isa alaihissalam, kemudian dia akan lawan dengan Ya'juj Ma'juj, kemudian datangnya hari keamanan. Maksudnya tanam pagi ni esok boleh hasil. Kemudian sampailah mereka kembali kepada kekufuran, datangnya angin mengambil nyawa orang-orang yang beriman. Kemudian berlakulah kiamat. Nanti dulu, sekejap nanti berlaku kiamat. Jadi di antara masa tu ada ulama mengatakan bahawa dia berlaku secara cepat. Satu. Yang keduanya, baghtatan itu kiamat ni dia tidak berlaku melainkan ala syiraril khalqi. Dia tidak berlaku melainkan kepada orang-orang yang paling jahat. Sebab itu dia berlaku kepada orang-orang kafir saja. Orang beriman tak berlaku, dia mati dulu. Jadi bila kafir berlaku tak sempat nak bertaubat. Sebab apa? Sebab itulah bila matahari naik ke barat,
Mereka pun pakat-pakat beriman belaka. Tidak, kiamat berlaku secara mengejut. Dia tak sempat nak beriman, tak apa dah. Jadi begitu. Jadi kalau kita nak matching kan dia, maka kita kena yang umum tu, yang khas dicuba dimasukkan dalam umum. Jadi baghtatan itu berlaku pada kita ke? Baghtatan berlaku kepada orang kafir sahaja ke? Maka mengikut hadis tidak akan berlaku kiamat illa ala syiraril khalqi, kepada orang yang paling jahat sekali. Bukan? Ya. Yang 10 ni ada juga dalam Quran. Seperti Ya'juj Ma'juj disebut dalam Quran kan? Wajib berimanlah. Yang luar daripada Quran, bila datang Nabi, wajib percaya. Wajib percaya. Cuma ni jadi kafir ataupun tidak, itu perbahasan kemudian lah. Ya? Sebab kebanyakan ulama apabila bersifat zanni, nanti kan viral pula. Apabila bersifat zanni, dia berdosa besar bila mengingkarinya, tapi tidaklah menjadi kufur. Apabila dia qat'i, mengingkarinya akan menjadi kufur. Sebagaimana orang yang tak semayang. Tak semayang, tapi dia tidak mengingkarinya. Sebab kewajipan semayang itu qat'i. Semua orang tahu bahawa wajib semayang. Dia tak semayang, dosa besar. Tapi bila mengingkarinya, dia berdosa, menjadi kafir. Adapun perkara-perkara yang belum sampai pada qat'i, maka dia dikira fasik, dikira yang melakukan dosa besar, dan kerajaan mestilah mengambil tindakan kepadanya. Maksudnya sama ada dia nak dipenjarakan ataupun dia ada pemulihan akidah dan seumpamanya. Kan? Tapi kalau kita kata Al-Quran, hadis wajib beriman ke tak? Hadis itu wajib beriman. Sebab apa? Al-Quran tidak akan dapat dipakai tanpa tafsiran daripada hadis. Kita nak pakai Quran saja. Wajib benar. Yang hadis wajib tak? Kalau hadis tak wajib, maksudnya lepas ni orang yang tolak hadis tu bila mati tu kita bagi kanjing je lah. Sebab dah ada dalam Quran kata bila mati kena tanam. Dah ada dalam Quran kata bila mati kena tanam. Hak mana kata kena tanam? Nabi sebut bila mati kena tanam, kan? Dah lepas tu tak nak pakai hadis. Begitu juga orang yang menolak hijab. Dalam Quran kata hendaklah menutup antara yang zahir saja, kecuali illa ma zahara minha, yang zahir-zahir saja tidak wajib ditutup, maksud tangan dan muka. Dan ini bukannya suruh tutup aurat. Tuhan Quran kata ma zahara minha, apa yang nyata rambut ni nyata. Bukan? Nak pakai hadis tak nak pakai, apa hadis nak pakai? Hadis tak wajib beriman ke? Tak wajib beriman kepada hadis Nabi SAW. Tapi penjuzukannya, pendetilannya, dia ada benda yang sampai kepada kekufuran, ada benda yang sampai kepada dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar. Wallahu alam, apa yang baik itu sama-samalah kita amalkan, apa yang kurang itu sama-samalah kita istighfarkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.